Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Video saya hari ini adalah bincang tentang bab 2 permintaan, penawaran dan juga keseimbangan pasaran. Okey, so seperti apa yang telah dimaklumkan, untuk bab ini kita mempunyai 5 subtopik yang berkenaan dengan permintaan DD, penawaran SS, keseimbangan pasaran, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar serta dasar kerajaan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus tentang penawaran iaitu supply SS. Berkenaan dengan penawaran, ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan 2.2.1 iaitu teori penawaran, diikuti dengan 2.2.2 penentu penawaran dan akhir sekali 2.2.3 perubahan kuantiti ditawar dan perubahan penawaran. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus tentang 2.2.1 iaitu teori penawaran. Berkenaan dengan teori penawaran, ada beberapa bahagian yang pelajar perlu tahu. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan takrif penawaran, tarifan, iaitu definisi dia. Diikuti dengan jadual dan kelok, hukum penawaran, persamaan penawaran dan juga kelok penawaran pasaran. Untuk pengetahuan pelajar sebenarnya, teori penawaran ini dia adalah lawan dengan teori permintaan. Benda yang kita kaji ini semuanya sebenarnya adalah sama, cuma sekarang kita tengok dari aspek pengeluar sahaja. Jadi sekarang kita cuba fokus. Apa itu takrif penawaran? Tarifan penawaran. Dia adalah jumlah barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dijual oleh pengeluar. So itu kata kuncinya, dijual oleh pengeluar pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. So katakan sekarang yang ini. Ini adalah Cadbury lah. Harga dia adalah sebanyak RM5 katakan. So nak pelajar cuba bayangkan kalau katakan anda merupakan pengeluar, penjual, berapa yang ingin dijualkan. So RM5 itu anda nak jual berapa? Katakan pelajar kata, so RM5 itu katakan saya nak jual dalam 8 unit. So katakan barang yang sama, sekarang harga dia sudah meningkat dan meningkat kepada RM10. Jadi nak tanya pelajar, sekarang dengan harga RM10 itu berapa yang pelajar ingin jualkan kalau anda sebagai pengeluar? Adakah dia lebih daripada 8 unit ke ataupun kurang daripada 8 unit? Ya, sebab harga sudah tinggi kan. You sebagai pengeluar, motif pengeluar ini nak dapat keuntungan yang maksimum. Jadi dia mestilah ingin nak jual lagi banyak. So dia mesti lebih daripada 8 unit. Misalnya 16 unit ke, contohlah. Daripada sini kita dapati bahawa apabila harga telah meningkat, jadi kuantiti barang yang perlu dijual itu, yang ingin dijual oleh pengeluar itu sebenarnya pun telah bertambah. So itulah berkenaan dengan tarifan dia. So kata kunci dia saya ulang, barang dan perkhidmatan dijual oleh pengeluar, harga serta masa. Sekarang kita akan sambung tentang jadual dan kelok. Jadual dan kelok. Jadual penawaran ialah jadual yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang yang ditawar pada pelbagai tingkat harga. So dia tak tengoklah kuantiti yang ditawar dengan harga. Kita cuba tengok jadual dia. So ini jadual dia. So jadual kita ada harga bar RM, kuantiti Cadbury yang ditawar. Lepas itu dalam bar. So pada tingkat harga RM4, kuantiti yang ditawar 20 bar. Lepas tu pada tingkat harga RM3, kuantiti yang ditawar tu 15 bar. Dan tingkat harga RM2, kuantiti yang ditawar 10 bar. Dan akhirnya pada tingkat harga RM1, kuantiti yang ditawar itu adalah 5 bar. So kita tengoklah harga dengan kuantiti ditawar. Sekarang kita cuba tengok dari aspek kelok pula. So kelok penawaran dia adalah kelok yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang yang ditawar pada pelbagai tingkat harga. Pun sama kuantiti barang yang ditawar dengan harga. Kita cuba tengok. So inilah bentuk kelok dia.
So, paksi Y dia kita label harga, paksi X dia kita label kuantiti. So, dapatlah sediakan kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, so sekarang kalau berdasarkan jadual ini, kita boleh nampak, okey, dari segi harga, so harga per bar, so harga dia semakin turun. Okey, sementara kuantiti Cadbury yang ditawarkan, okey, dalam bar ya, so kuantiti yang ditawar dia pun semakin menurun. So dengan demikian kita dapati bahawa apabila harga turun, kuantiti ditawar juga menurun. Okey, so kita nampak bahawa dia menunjukkan hubungan yang secara positif lah ataupun secara langsung. Jadi sekarang berdasarkan jadual ini bisa akan tunjukkan bagaimana kita nak langkah kelok penawaran. Okey, so seperti biasa kita sediakan paksi Y dan paksi X. Okey, so untuk asalan, so untuk paksi Y kita labelkan P, okey, kurungan RM. Okey, kemudian untuk paksi X ini kita labelkan Q, S sebab kuantiti ditawar. Okey, biasanya kita buat kurungan unit kan, tapi disebabkan dekat sini dia sudah tulis bar, kita pun ikutlah kurungan bar. Okey, sekarang kita akan tunjukkan untuk setiap tingkat harga. Okey. Okey, kita cuba tengok kita tunjukkan pada tingkat harga yang pertama dulu. So, TTZ ya. So, tingkat harga 1, kuantiti yang ditawar sama dengan 5. Okey, so ini tingkat harga 1 lah katakan. Okey, harga 1, kuantiti ditawar 5. Okey, so inilah titik Z. Okey, so I pun tulislah titik Z dekat sini. Okey, kemudian kita sambung pada titik Y, iaitu pada tingkat harga RM2, kuantiti yang ditawarkan sama dengan 10 bar. Okey, so ini tingkat harga RM2. Okey, buat dotted line. Okey, yang ini 10 bar. So, titik ini adalah titik Y. So, pun tulislah Y. Pada tingkat harga RM3, okey, so kita pun tulislah. Okey, RM3. Kuantiti yang ditawarkan dia adalah sebanyak 15 bar. Okay, so kita pun buat 15 bar. So titik itu adalah titik X. Okey, dan akhirnya ada satu titik lagi iaitu titik W pada tingkat harga RM4. Okey, so itu titik W. Kuantiti yang ditawar dia adalah sebanyak 20 bar. Okey, so sekarang kita pun sudah tunjuklah pada tingkat harga 4, kuantiti ditawar 20 iaitu titik W. Lepas tu RM3.15 titik X. Lepas tu Y diikuti dengan Z. Sekarang kita perlu sambungkan titik W, X, Y, Z ini. Okey, kita akan sambunglah titik-titik ini. Okey, dan kemudian barulah terbitkan kelok penawaran. So, marilah kita sambung titik-titik tersebut. Okey, so inilah kelok penawaran SS. Okey, so kita dapati bahawa bentuk kelok penawaran adalah mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey. Okey, yang mencurun ke atas itu sebenarnya dia menunjukkan hubungan positif ataupun hubungan langsung, okey, antara harga dengan kuantiti ditawar. So inilah hubungan langsung. Harga turun, kuantiti ditawar turun, dan apabila harga meningkat, kuantiti ditawar turut meningkat. Okey, yang menunjukkan kecurunan dia adalah positif. Okey, so itulah adalah cara dia untuk terbitkan kelok penawaran. Okey, sekarang kita akan sambung tentang hukum penawaran. Okey, hukum penawaran. Dia adalah menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti ditawar. So, P, QS, quantity of supply. Dia adalah berhubungan secara langsung ataupun positif. Dan kita sudah tahu bahawa kalau harga naik, kuantiti ditawar naik. Dan harga turun, kuantiti ditawar akan menurun. So, ini adalah dengan andaian Charteris Paribus. So, masih ingat ke apa itu Charteris Paribus? Okay,
kita andaikan bahawa faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri diandaikan tetap tidak berubah. So maksudnya sekarang kita anggaplah faktor-faktor lain. Misalnya seperti apa, harga barang lain ke, bilangan firma ke. Maksudnya yang bukan disebabkan harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lain itu adalah tetap yang tidak berubah punya. Okey. Okey, dan sekarang kita akan masuk tentang persamaan penawaran pula. Okey, untuk persamaan penawaran, so fungsi dia, persamaan dia QS sama dengan A tambah BP. Okey, cuba dekat sinilah yang beza. Okey, masa kita belajar permintaan, di sini adalah negatif kan? Sekarang yang ini adalah positif. So QS kuantiti ditawar, P itu adalah harga, B itu adalah kecerunan, dan A itu adalah pemotong ataupun kita kata pintasan bagi paksi Q. Okey? So contoh, katakan harga asal RM5. Okey? Kuantiti yang asal 20 unit. Dan harga sekarang meningkat kepada RM10. Kuantiti yang ditawar pun meningkat kepada 60 unit. Jadi, macam mana kita nak dapatkan fungsi persamaan penawaran ini? Dan Miss akan cuba terangkanlah dengan menunjukkan dua kaedah. Kita ada dua kaedah untuk dapatkan fungsi tersebut. Okey? Okey, so sekarang kita akan gunakan kaedah pertama, iaitu dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak demi menerbitkan fungsi persamaan penawaran. Okey? Kita akan cuba tuliskan fungsi tersebut dulu, iaitu QS sama dengan A tambah BP. Okey, so maklumat yang diberikan P0 sama dengan 5, Q0 sama dengan 20. Jadi kita terbitkan fungsi yang pertama, kita cuba gantikan P dan Q dalam fungsi ini. Okey, so Q sama dengan 20, A kita tulis balik, begitu juga dengan B, dan P ini kita akan gantikan dengan 5. So, ini persamaan yang pertama. Okey, kemudian maklumat yang seterusnya P1 sama dengan 10 dan Q1 sama dengan 60. Dengan cara yang sama, kita gantikan ke dalam fungsi ini dan terbitkan persamaan yang kedua. So, Q60, tulis balik A, B, lepas tu P kita gantikan 10. So, itu persamaan yang kedua. Jadi sekarang untuk selesaikan persamaan ini, okey, kita akan guna persamaan yang kedua, tolak persamaan yang pertama. 60 tolak 20, so kita dapat 40. A tolak A memang tak ada. 10B tolak 5B, jadi tinggal 5B. Untuk dapatkan B ini kita guna 40 bahagi dengan 5, maka B sama dengan 8. Okey, so sekarang kita akan gantikan B sama dengan 8 ke dalam sama ada persamaan pertama pun boleh ataupun persamaan kedua pun boleh juga. Okey, so gantikan B sama dengan 8 dalam persamaan yang pertama katakan. Okey, so pelajar boleh pilihlah mana-mana satu. Okey, so Miss gantikan yang pertama, 20 sama dengan A tambah B. So B kita 8 dan P kita 5. So, selesaikan. Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai A. So, kita akan guna 20 tolak 40. Sebab 40 ini pindah ke depan. Okey, so akhirnya A akan sama dengan negatif 20. Okey, oleh itu, jawapan kita, QS kita sama dengan A. A ialah negatif 20. Lepas tu tambah. B yang kita dapat adalah 8. Dan tulis balik semula P. So, itu adalah fungsi persamaan, okay, bagi penawaran. Itulah jawapan dia. Okay, apa yang Miss tunjuk ini adalah melalui kaedah pertama, iaitu penyelesaian persamaan serentak. Sebenarnya selain daripada kaedah pertama, kita ada satu kaedah lagi, kaedah yang kedua. Okay, so untuk kaedah yang kedua ini adalah kaedah kecerunan. Okay. So maklumat dia sama, P05, Q020, P110, Q110. Dia adalah sama dengan maklumat dekat sini. Cuma Miss sekarang nak tunjuk kaedah yang berlainan, bermaksud jawapan yang kita dapat nanti akan sama dengan yang ini. Okay, so sekarang Miss akan cuba buktikan kepada anda. Okay, so tulis rumus dulu bagi kecerunan iaitu B.
sama dengan perubahan Q over perubahan P. So ingat itu rumus lah. Okey, baik untuk kecurunan. Okey, kemudian untuk perubahan Q, dia sebenarnya merujuk Q1 tolak Q0. Yang baru tolak yang lama. P1 tolak P0. So Q1 kita 60. Q0 20. P1 maklumat dia 10 dan P0 5. Jadi 60 tolak 20 sama dengan 40. 10 tolak 5 dapat 5. So selesaikan. B kita sama dengan 8. So B sama dengan 8. Ya, sama dengan jawapan ini. Okey, so ingat B kita mesti bernilai positif. Sebab B itu kecerunan kan? Depan dia positif. So yang ini pun sama. Dia juga akan dapat positif lah. Okey, kemudian kita guna nilai B ini kita gantikan ke dalam fungsi QS. Di mana QS sama dengan A tambah BP. Okey, so QS ini pelajar boleh ambil yang Q kosong. Okey, ataupun Q1 pun boleh. Kalau ambil Q kosong, pastikan P pun P kosong. Bagi sesiapa yang ambil Q1, pastikan P dia pun adalah P1. Okey, sekarang Miss cuba tunjukkan lah yang Q1 punya. Okey, so Q1 60. A memang kita nak cari. B kita sudah tahu sama dengan 8. Dan P kita adalah 10. So, selesaikan. Okey, 60 sama dengan A tambah 80. Jadi, 60 tolak 80 sama dengan A. Dan selesaikan. A sama dengan negatif 20. Oleh itu, QS sama dengan A kita. A ialah negatif 20 tambah B kita adalah 8. So, 8P. So, jawapan dia samalah seperti tadi. So, tak kisahlah pelajar guna kaedah 1 ke. Okey, jawapan kamu akan dapat yang sama. Negatif 20 tambah 8P. Iaitu sama dengan kaedah yang kedua. Okey, jawapan dia tetap sama. Okey, so itulah cara kita nak terbitkan fungsi persamaan penawaran. Okey, melalui kedua-dua kaedah tersebut. Okey. Sekarang berdasarkan fungsi persamaan penawaran yang telah diperoleh tadi, iaitu QS sama dengan negatif 20 tambah 8P. Okey, Miss akan tunjukkan bagaimana nak sediakan kelok penawaran itu. Okey, terbitkan fungsi penawarannya. Okey, nak sediakan kelok penawaran ini, kita akan sediakan paksi XY dululah. Okey, so paksi Y, paksi X. Okey, so untuk paksi Y ini kita labelkan P kurungan RM. Okey, paksi X ini kita labelkan QS kurungan unit. Okey, dan jangan lupa asalan. Okey, seperti apa yang pelajar tahu, kelok penawaran ini adalah mencerung ke atas dari kiri ke kanan kan. Okey, kalau katakan kita nak gantikan, maksudnya kita nak gunakan fungsi ini untuk terbitkan kelok penawaran itu, sebenarnya ada cara dia. Okey, cara dia adalah dengan menggantikan. Okey, sama ada P sama dengan kosong dan Q sama dengan kosong. Okey, Miss cuba gantikan. Sekiranya P sama dengan kosong, kita cuba tengok ya. Okay, QS sama dengan negatif 20 tambah 8P. P gantikan dengan kosong. So, selesaikan. QS sama dengan negatif 20. So, QS. Okay, ini paksi X QS kan. Kalau negatif 20, maksudnya dia berada di depan sini. Negatif 20 katakan dekat sini. Okay, tetapi pelajar diingatkan sebab sebenarnya kelok penawaran yang kita kaji ini hanya kaji bahagian positif sahaja. Yang bahagian negatif itu boleh abaikan. So, bermaksud anda sekiranya tahu QS sama dengan negatif 20 dekat sini, pelajar sebenarnya boleh terus abaikan je. Okey? Okay, sekarang Miss tunjuk lagi satu. Jadi P sama dengan kosong kan? Sekarang kita cuba tengok. Kalau gantikan Q sama dengan kosong pula. Okey. Kosong sama dengan negatif 20 tambah 8P. So, kalau selesaikan, 8P ini sama dengan 20. Okey, so P sama dengan 20 bahagi dengan 8. Dan akhirnya P akan sama dengan 2.5. Okey, so sekarang pelajar tengok paksi P. So, ini paksi P. 2.5. So, dia mestilah berada di atas asalan kan. Katakan 2.5 agak-agaknya dekat sini.
Okey, sekiranya pelajar nak sambung dua titik ini untuk terbitkan kilok penawaran, dia sepatutnya sedemikian lah. Okey, tetapi kan Miss kata tadi bahagian negatif itu kita abaikan kan. Okey, so bahagian ini tak perlu tunjuk, kita terus buat macam ini je. Okey, dari sini jangan tunjuk, kemudian sambung. So ini kilok penawaran SS. Dan jangan lupa, okey, ini P sama dengan 2.5, kita akan masukkan dekat sini. 2.5. Okey, so QS punya memang tak ada lah, negatif 20 ini memang tak perlu tunjukkan. So itulah cara untuk terbitkan kilok penawaran dengan berdasarkan fungsi persamaan penawaran yang diperoleh. Okey, dan akhirnya sekarang kita akan masuk tentang kilok penawaran pasaran pula. Okey, so untuk kilok penawaran pasaran, kita akan cuba bandingkan penawaran firma dan juga penawaran pasaran. Kita tengok dari segi penawaran firma dulu. Dia adalah penawaran barang dan perkhidmatan oleh sebuah firma. So, hanya sebuah firma sahaja pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Okey, bagi pasaran pula, dia adalah merujuk jumlah penawaran barang dan perkhidmatan oleh semua firma dalam pasaran. So, itu kata kunci dia, semua firma. Pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. So, itulah beza antara firma dengan pasaran. Firma itu hanya satu sahaja, kalau pasaran itu adalah semua. Okey? Okey, sekarang kita cuba tengok jadual ini ya. Kita kata andaian kita, andaikan dalam pasaran hanya mempunyai dua firma, iaitu firma A dan firma B. So, nak dapatkan pasaran punya, kita cuba tengok. QS firma A 2, QS firma B 3. Jadi, untuk pasaran, 5 unit. Okey, sambung pada tingkat harga RM10. QS firma A 4 unit. Okey, kuantiti ditawar firma B adalah 6 unit. Yang pasaran punya 4 tambah 6, so jadi 10. So, pada tingkat harga yang seterusnya iaitu RM15. So, kuantiti ditawar bagi firma A adalah 6 unit. B pula adalah sebanyak 9 unit. Jadi, pasaran punya 6 tambah 9 kita dapat 15 unit. Dan akhirnya pada tingkat harga RM20, untuk firma A dia adalah 8 unit. Kuantiti ditawar bagi firma B 12 unit. Maka untuk pasaran pula dia akan jadi 20. 8 tambah 12 sama dengan 20. Okey, so rumus yang dekat sini, QS pasaran sama dengan QS bagi firma A tambah QS bagi firma B. So, tambah pengiraan dia 2 tambah 3. So, dapatlah 5 unit. So, ini adalah rumus, ini pengiraan dan ini adalah jawapan dia. Okey. Sekarang Miss akan mengajar anda macam mana kita nak sediakan kilok penawaran pasaran. Okey, dengan berdasarkan jadual tersebut. Okey, marilah kita tengok jadual ini. Kita ada firma A, firma B dan pasaran. So, bermaksud nanti Miss akan sediakan 3 kilok yang berlainan. Satu A, satu firma B dan lagi satu pasaran. Okey, so Miss akan cuba sediakan ketiga-tiga kilok tersebut, paksi Y dan paksi X dia. Okey, yang ini untuk firma A. Yang ini pula untuk firma B. Okey, yang ini untuk pasaran. Okey, so pelajar boleh labelkan lah. So, ini PRM. Okey, kosong asalan. QS unit. So, ini pun sama, isi untuk setiap satu. Okey, QS unit. So, ini pun sama, ini PRM. Okey, pasti X dia, QS kurungan unit. Okey, dan pelajar boleh label siap-siap. Ini untuk firma A. Ini untuk firma B. Dan ini adalah untuk pasaran. Okey, pelajar pun sudah tahu bahawa kilok penawaran itu adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, yang menunjukkan hubungan langsung lah ataupun positif antara harga dengan kuantiti ditawar. So, sekarang pelajar boleh nampak. Okey, 5, 10, 15, 20. Harga dia semakin meningkat. Kuantiti tawar dia meningkat. Firma B punya kuantiti ditawar pun meningkat. Begitu juga dengan pasaran pun meningkat. So, kita bolehlah sediakan kilok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey. So, saya cuba buat untuk firma A dululah. Okey, so ini SS.
Okey, kalau boleh labelkan lah A kecil sikit. Okey, menunjukkan firma A. Okey, kemudian untuk firma B pun sama, yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. SS, SB, B, firma B. Okey, kemudian untuk pasaran punya kelok penawaran pasaran ini kita akan buat lebih lantai. Okey, juga sama mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Ya, lebih landai lah kalau berbanding dengan firma A dan B. So, ini SP. P ialah pasaran lah, SP. Okey, so sekarang marilah kita cuba tengok. Katakan pada tingkat harga RM10. Okey, so katakan sini RM10. Okey, kuantiti yang ditawar untuk firma A, so sentuh ini firma A, dia adalah merujuk kepada 4 unit. So, ini 4 unit. Okey, pada tingkat harga yang sama, kuantiti yang ditawar untuk firma B 6 unit. Okey, cuba panjangkan. Ini pun sama, RM10. So, ini akan jadi 6 unit. Tingkat harga yang sama, okey, 10. Lepas tu kita cuba tengok 4 tambah 6 dia jadi 10. So, 10 unit lah. Inilah dia. Okey, kalau katakan pelajar nak huraikan, okey, so dia akan jadi macam ini. Pada tingkat harga RM RM10, kuantiti yang ditawarkan untuk firma A adalah 4 unit. Okey, kemudian kuantiti yang ditawarkan untuk firma B pula adalah sebanyak 6 unit. Maka penawaran pasaran pada tingkat harga yang sama adalah sebanyak 10 unit. Okey, inilah dia. Okey, kita sambung, kita cuba tengok lagi satu. Pada tingkat harga 15 katakan. Okey, so kuantiti yang ditawar untuk firma A adalah sebanyak 6 unit. So, sinilah 6. Okey, kemudian untuk firma B, kuantiti yang ditawar dia 9 unit. Okey, so ini 9. Lepas tu 9 tambah 6, 15. Inilah dia. Panjangkan. Okey, jangan lupa label 15. Okey, so untuk penawaran pasaran dia sebanyak 15. So, inilah 15. Okey, so cara huraian dia pun sama seperti tadi. Pelajar bagi tahulah tingkat harga apa, kuantiti yang ditawar untuk firma A, B dan berapa, dan pasaran punya bercatat sebanyak 15 unit. Okey, cuba apa yang Miss nak tekankan dekat sini. Okey, pelajar ingat untuk sediakan kelok penawaran pasaran ini, pelajar pastikan perlu sediakan raja ini pada baris yang sama. Okey, jangan pula satu dekat bawah. Okey, ingat pada baris yang sama. Okey, kenapa kita kata demikian? Sebab kan kita tengok 4 tambah 6 sama dengan 10. Sebab pelajar menampakkan dia secara mendata kan. So, itulah that's why kita punya kelok penawaran pasaran ini bagaimana kita dapat. Kita gabungkan. Okey, kelok penawaran bagi firma A dan kelok penawaran bagi firma B secara mendata juga. Okey, itulah sebabnya kita kena sediakan pada baris yang sama. Okey. So, marilah kita masuk sesi soal jawab sekarang. Cuba tengok soalan yang pertama. Nyatakan hukum penawaran. Okey, so cuba fikirkan apa itu hukum penawaran. Okey, so hukum penawaran dia adalah menunjukkan hubungan yang langsung, okey, ataupun secara positif antara harga dan juga kuantiti ditawar. Okey, apabila harga naik, kuantiti ditawar naik, dan sebaliknya apabila harga turun, kuantiti ditawar turun. So, itu adalah hukum penawaran. Okey? Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Apakah bentuk kelok penawaran? Cuba fikirkan apakah bentuk dia. Okey, so kelok penawaran adalah mencurun ke atas. So, kata kunci dia mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, so itu adalah bentuk kelok penawaran. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Nyatakan fungsi persamaan penawaran. Apakah fungsi dia? Okey, so QS sama dengan apa? Ya, QS sama dengan A tambah BP. So, ingat
kat sini adalah tambah sebab dia adalah perkecurunan positif. Kan tadi Miss kata hubungan yang langsung ataupun positif antara harga dengan kuantiti ditawarkan. So sini mestilah positif. Okey? Okey, kita masuk soalan yang terakhir sekali. Nyatakan fungsi persamaan penawaran pasaran jikalau QSX. So QSX ini merujuk kepada Prima X sama dengan 60 tambah 4P. Dan QSY, so Y dekat sini adalah merujuk kepada Prima Y sama dengan 40 tambah 2P. So, cuba dapatkan fungsi persamaan penawaran pasaran. Okey? Okey, so fungsi persamaan penawaran pasaran QS pasaran sama dengan QSX tambah QSY iaitu Prima X tambah Prima Y. Okey, 60 tambah 4P kita buat kurungan tambah lagi 40 tambah 2P kita buat kurungan. Okey, so kemudian selesaikan 60 tambah 40 lepas tu sama dengan 100. 4P tambah 2P ini sama dengan 6P. So, akhirnya kita akan dapat 100 tambah 6P. Okay, so itulah untuk fungsi persamaan penawaran pasaran. So, setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Okay? Dengan demikian, selesailah subtopik kecil yang berkenaan dengan teori penawaran. Jadi, pelajar sepatutnya telah menguasai apa itu tarifan penawaran, tahu tengok jadual serta tepikan kelok, hukum penawaran, persamaan dia serta kelok penawaran pasaran. So, untuk maklumat anda bahagian ini kita pun sudah habis. Okey, so untuk video yang seterusnya, misalkan fokus tentang yang ini, 2.2.2 iaitu penentu penawaran. Jikalau anda rasa video saya ini banyak membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, ingat subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini sekali. Jangan lupa like serta share. Okey, ingat ya, tekan like dan share ya. Saya Liquid Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Bye-bye.